Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya dan pastinya inilah semangat lebaran kita yang kami bawakan khusus kepada anda lebaran awal ini. Saya Fauzi Zain. Dan juga saya Ihsan Yahya. Saya tak mampu nak tandingi suara Fauzi Zain yang tak lebih vitamin malam ni. Tapi ini malam terakhir kita berpuasa dan juga kita berbuka secara langsung. Kepada anda kita bawakan banyak tadi sebenarnya kita berbuka di Rumah Putih. Betul. Kita punya lokasi pun di Rumah Putih, makan nasi ambeng. Dan sebenarnya banyak lagi menu untuk lebaran awal ini kami bawakan 3 hari istimewa. Malam raya, raya pertama, raya kedua dengan susunan tetamu yang pelbagai latar belakangnya, Ihsan. Tapi untuk malam ini kita ada bawakan yang pertama je kita nak cakap pasal makan lah. 30 hari kita mungkin jaga makan tu, tapi dalam 30 hari kemudian ni bagaimana pula ceritanya? Kita nak bercakap dengan lebih lanjut sebab tetamu yang ada dekat sebelah kita ni Fauzi, kadang-kadang dia rasa janggal sikit lah. Rasa tak seronok lah. Kita ni tak apa nak cergas. Saya lah. Itu salah. Kalau saya lain lah ceritanya. Tapi untuk macam saya katakan tadi, 30 hari kita dah jaga makan, kita dah jaga kesihatan, tetapi apa ceritanya untuk 30 hari akan datang. Jadi untuk waktu ini kita bawakan kepada anda dua orang coaching lah kan, kita boleh katakan. Yang pertamanya Faiz Arifin, juara Men Fizik 2019 Asia, dan juga Yasmin Syaira, jurulatih kecergasan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dulu saya ada satu tema pakai baju raya warna hitam. Tapi tu beberapa tahun yang lepas lah sebelum kita matching lah kita baju Melayu dengan mas. Kena tukar mas ni. Baik, kita dengan Faiz dulu lah. Ini penting untuk kita faham berkaitan dengan Fizik 2019 Asia. Ini juaranya, winnernya. Tapi dalam kalangan kita mungkin tak tahu. Ni apa benda sebenarnya ni, Faiz? Men Fizik tu. Ya. So Men Fizik tu adalah salah satu kategori yang berada di dalam kategori sports bodybuilding, bina badan. So Men's Fizik ni adalah salah satu kategori yang di mana dia melihat dari sudut bukan hanya size otot, malah dari segi symmetry dengan proportion, yang dia tengok macam beauty lah dari sudutnya, balance, symmetry. So dia dalam bodybuilding juga, tapi dia kategori size yang in between. So dia nak melihat bukan hanya dari segi size, tapi symmetry, proportion, dari sudut situlah. So itu adalah kategori yang Faiz telah compete sebelum ini di Asia Championship yang 2019. Ya. Kita tahu sepanjang 2 tahun lepas kita berada, bukanlah kata nak terkurung, tapi kita menjalani perintah kawalan pergerakan PKP. Adalah beberapa kekangan khususnya bagi mereka yang terlibat dalam industri kecergasan dan juga kesihatan. Ada sekatan-sekatan tertentu. Tapi mungkin pada waktu ini saya nak tanyakan kepada Yasmin. Yasmin pengasas bagi Pitch Project. Ya, betul. 2019 mengasaskan satu projek kesihatan dan juga kecergasan. Mungkin boleh dikongsikan, baru saja berapa bulan merubuhkan ataupun melancarkan projek berkenaan, terpaksa pula melalui PKP. Kemudian ketika ini dah boleh ada beberapa kelonggaran. Mungkin boleh diceritakan sedikit turun naik bagi seorang businesswoman. Betul. So Pitch Project dah happen to created semasa 2019. So sebelum pandemic, and this is adalah online platform lah. Yes. So Pitch Project ni adalah online platform, fitness platform untuk membantu wanita di luar sana untuk kickstart baliklah fitness mereka dari segi training, dari segi pemakanan dan juga support system. Because kebanyakannya Yasmin nampaklah program-program di luar sana, program-program fitness tak ada yang specifically untuk wanita dan tak ada cover semua seluruhannya, training, pemakanan dan support system. So dah lama dah, sebelum pandemik dah start dah online fitness program. Ya, Yasmin, ini satu benda yang susah tau. Bila kita bersama-sama dengan penonton ataupun kita punya klien, kita kena menunjukkan sesuatu yang baik juga dari kita. So jadinya dari head to toe, maksudnya Yasmin kena jaga semuanya untuk pastikan bahawa apa yang Yasmin sampai tu similar dengan apa yang nak disampaikan. Apa yang orang tengok, oh jadi macam ni. Macam mana Yasmin sendiri jaga Yasmin punya kecergasan, kesihatan dalam masa yang sama berkongsi dengan orang lain? Soalan yang sangat-sangat bagus. Because bagi Yasmin ni, fitness adalah lifestyle. Bukan sahaja goal, bukan sahaja target, tapi lifestyle. Macam mana kita bawa diri sebagai wanita,
macam mana kita jaga diri, dan sebaliknya dia affect apa yang kita buat. Betul. Dari segi kerja, jaga anak ke, jaga husband ke, it affects everything. So bagi Yasmin ia adalah lifestyle dan ia memainkan peranan yang sangat penting untuk wanita. Asal kau boleh saya nak tanya soalan cepat membahas kepada Faiz lah. Sebab biasa orang tanya, kenapa kalau dalam puasa dalam 30 hari ni masih lagi tak turun-turun berat badan? Mungkin apa sebabnya tu? So, yalah, ramai orang cakap puasa ni opportunity untuk kita turun berat badan, betul. Tapi masalahnya mungkin sebab Ramadan kan kita banyak ada option untuk pergi buffet lah, Bazar Ramadan lah. So mungkin walaupun kita berpuasa, mungkin calories yang kita makan untuk harian melebihi daripada apa yang kita memerlukan dalam harian. So kita berada di dalam calorie surplus yang menyebabkan weight kita masih tidak turun semasa bulan Ramadan. So tips Faiz untuk bulan Ramadan, kalau anda yang mungkin sebelum ni dah cuba tapi gagal, kita boleh fokuskan kira berapa kalori kita makan dan buat perubahan dari situ. Pastikan kita berada di dalam calories yang deficit supaya kita boleh achieve target kita, iaitu turun berat badan. Faiz, tadi Faiz sebut pasal simetri. Saya tertarik perkataan berkaitan dengan simetri ni. Kadang-kadang kita buat origami, tu kita tahulah simetri dan sebagainya. Tapi body shape, kita punya bentuk badan tu ada simetri. Betul. Daripada kita nak cakap berkaitan dengan simetri bentuk badan ni yang baik, macam mana kita nak pastikan bahawa bentuk badan yang baik dan elok ni juga sihat? Orang yang mungkin ada perut sikit, mungkin yang berisi sikit ni, kita nak kategorikan juga tak sihat ke macam tu? Apa komen So, bagi Faiz, kita tengok fitness ni dari sudut luaran dan dalaman. Alright, so kadang-kadang ialah betul kita exercise, tapi mungkin sebab kita punya habit-habit yang kita tidak perasan mungkin tidak baik. So, benda ni kita boleh control dengan kita panggil dia moderation lah. Sebaik-baik mungkin kita nak jaga pemakanan, kita pun kena ada balance lah, dari sudut enjoy makan sedikit, dari segi training pun mungkin kalau training tu tidak ada masa, sekurang-kurangnya kita menjalankan sedikit latihan. So, I think menjawabkan soalan tersebut, kita kena tengok dari aspek ia subjektif, tapi kita melihat apa yang kita boleh tambah baikikan kita untuk improve supaya kita boleh progress untuk challenge diri kita untuk menjadi lebih baik daripada dulu. Yasmin, kita ada kurang daripada 2 minit untuk kita ni. Mungkin Yasmin melihat kepada untuk wanita sendirilah, sejauh mana mereka cakna ataupun ambil tahu tentang kesihatan dan juga kecergasan secara keseluruhannya. Sebelum pandemik mungkin berbeza, tapi bila ada pandemik orang dah tahu kita kena jaga kesihatan supaya tak sakit dan sebagainya. Mungkin daripada seorang wanita juga perempuan, bagaimana sejauh mana caknanya terhadap kesihatan dan juga kecergasan? Betul tu. So pandemik telah membagi awareness yang sangat besar kepada semua orang, bukan saja untuk wanita, tapi dari segi kesihatan dan kecergasan tu, wanita lagilah perlu jaga dari segi meningkatkan immunity, dari segi movement, maknanya bergeraklah kan, sapu ke sapu rumah ke, semua pun memang bergerak kan. So memang penting, dan juga pemakanan. So kebanyakan orang tak tahu pemakanan ni adalah satu peranan yang penting untuk meningkatkan immunity kita kan. So kita kena jagalah pemakanan juga. But dari segi wanita, untuk wanita kan, because lelaki wanita different kan. Hormon wanita pun affects pemakanan. Banyak orang tak tahu ni. Pemakanan sangat penting untuk wanita juga, peranan pemakanan. So lebihkanlah makanan-makanan yang sayur lebih kan, bukan saja untuk kulit tapi untuk dalaman wanita dari segi hormon juga. Jangan nak fikir kulit je. Ya, dalaman betul. tu penting. Tapi sebelum tu mana nak cari Yasmin ni? Mungkin bila dah tengok ni nak dapatkan tip-tip sebagainya, dekat mana nak boleh jumpa dengan Yasmin dari di media sosial dan sebagainya? Ya, di media sosial boleh cari Yasmin kat Instagram @yasminchahira. Dan juga tak raya lah. Tak raya lah, bagilah ucapan raya mungkin Faiz. Nanti saya akan ada 3 masalah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, makan berpada-pada, enjoy, tapi moderation. Ya, ingat tu, moderation. Boleh jangan restrict sangat masa hari raya ni. Boleh makan rendang, boleh makan lemang, tak mengapa. Just make sure janganlah habis satu kuali tu kan. Moderation lah ya. So enjoy, selamat hari raya.
Boleh makan rendang apa sih? Boleh. Sebenarnya kita segan bila kita bercakap dengan fitness coach ni. Dia macam guru disiplin. Saya okey. Oh, okey. Okey, sebenarnya ini cerita kita. Kita cakap berkaitan dengan kecekasan, pemakanan dan sebagainya adalah sangat-sangat penting. Tapi bila kita cakap berpada-pada ni sebab ia melibatkan kesihatan kita. Kalau terlebih sangat, benda-benda yang terlebih ni kadang-kadang ia memudaratkan. Yang Puji kan? Okey, baik. Dan pastinya terima kasih kepada dua tetamu. Pastinya selepas ini kita akan bawakan lebih ramai lagi tetamu dan ceritanya mungkin berbeza. Betul. Pastinya. Sebab bila kita dah cergas, baru senang kita nak pergi berjalan. Nak naik kapal terbang ke, nak naik kereta api ke, nak naik ferry ke, nak naik apa semua boleh. Kita minta rehat seketika, kembali selepas ini. Hai selamat hari raya kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Kat sini pula kita beraya Hai selamat hari raya kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Baik, kembali dalam Lebaran Awal ni seronoknya. Dah lama tak dengar konsert sebenar. Kalau hari raya ni kan kita dengar lagu-lagu raya ni seronok kan Isan kan? Fauzi, konsep pun boleh ya? Yelah. Kita dengar suara. Tak, sebab apa? Sepanjang Gegar Vaganza lah kan. Ini saya cerita betul lah ni. Setiap siri ataupun setiap musim saya akan tengok lah. Saya akan adalah 2-3 orang yang saya rasa, oh ni boleh menang ni, dia boleh menang ni. So, jadi bila start je dia umumkan calon yang akan menyertai Gegar Vaganza musim tahun ni lah kan. Okay. Saya letak macam, kawan tanyalah, kau rasa siapa menang? So, saya rasa masa tu saya kata, Niki kot. Dia macam tu tahu, dia tiba-tiba keluar lah. Niki Tak, Palikat. saya memang ada satu nama je. Saya sebut memang Niki Palikat. Ni betul lah, bukan ni sebab betul. dia ada kat sini. Bukan. Okey, sebab tu kita nak bawa individu Ah. yang mempunyai diri. Niki Palikat. Selamat Hari Niki. Selamat Raya Fauzi, Terima Ehsan. kasih Niki. Ni secara live kita tengok Niki secara langsung waktu ni. Niki, Ya. bila kita tengok konsert GV kan, GV8, Niki setiap minggu Niki perform. Sebelum Ya. Niki, sebelum tu Niki ada share cerita dan juga kongsikan Niki berehat sebab keluarga. Ya. Tapi Sebab nak jaga anak. tapi kenapa buat comeback pada ketika
waktu ini masih lagi kita macam pandemik kan pada ketika itu. Ya. Kenapa? Memang dah buat percaturan juga strategi macam tu? Sebab anak dah besar. Kita dampaklah peluang untuk beraksi kembali dekat pentas, tapi juga disebabkan rezeki tu datang pada waktu ni lah. Pada waktu tengah pandemik. Actually sebelum ni pun Niki ada kena shortlist untuk program GV. Tapi tahun yang season lepas tu baru Niki dapat. Maybe diorang nakkan satu senarai artis lah yang tertentu untuk program GV kan. Dan juga Niki, pastinya bila kita masuk bertanding ni, target kita satu adalah nak buat persembahan terbaik lah. Dan yang kedua tidak dinafikan nak menang. Tetapi ditakdirkan waktu itu, Niki bukan pilihan utama dalam GV. Tapi dapat naik juara. Itu satu pencapaian yang cukup besar. Tapi Itu pun menang jugalah. menang juga lah. Benar juga. Menang juga. Tetapi selepas itu, nama Niki naik sampai tak sudah naik lah nama Niki. Thank you. Macam mana Niki bukan mendepanilah, tetapi melihat ini sebagai satu peluang yang besar untuk Niki dalam industri sekarang ini. Memang Niki anggap ni satu peluang besar. Actually GV merupakan satu platform yang sangat bagus. Memang diakui oleh semua artis yang join GV. Diorang nak buat comeback dengan adanya pertandingan GV ni, dan Niki pun sama. Niki pun rasa the minute I join GV, I kena fikir betul-betul satu strategi untuk buat satu comeback. So Niki pun rasa bertuah sebab sepanjang Niki masuk GV sampai sekarang, nama Niki semakin diingati, dikenali, dapat fans baru selain fans lama yang tetap menyokong selama bertahun-tahun ni. Jadi Niki rasa it's a great thing, and Niki rasa sangat bertuah. Niki, kalau dalam GV tu mungkin ceritanya dah cerita dah lama, tapi mungkin boleh dikongsikan waktu ni, siapa sebenarnya musuh dalam persaingan Niki dalam GV tu? Musuh? Tak ada musuh. Kita orang memang satu family. Siapa pencabar Niki lah pada waktu tu? Memang nak saingan kalah. Kalau saingan yang terkuat, Niki rasa Sukilo. Dan Niki banyak kali cakap depan muka dia, you are my biggest competitor sebab you gila. You gila, you berani dan you rajin. Tiga elemen ni menjadikan dia satu saingan yang sangat kuat untuk Niki lah. Tapi Niki enjoy. Betul. Enjoy benda tu. Sebab tu tak jauh Niki, Sukilo dan juga Alif waktu tu. Kan dia tak jauh pun. Tapi Niki ni soalan yang saya kena tanyalah. Kadang-kadang orang cakap kan, penyanyi suara dia sedap lah. Dia daripada Sabah. Orang kata orang Sabah ni banyak suara yang sedap-sedap. Kenapa Niki? Entah, kita orang suka makan makanan yang busuk kot. Okey. Tapi benda tu memang betul. Kita orang-orang Kadazan ni amalan suka makan benda-benda yang fermented. Yang ada aroma yang tertentu. Ada aroma yang kita campur nasi dengan ikan, tutup pakai balang, tunggu 3 bulan baru kita makan. Itu adalah amalan orang Kadazan. Maybe itulah kot yang buat suara jadi berbisa. Apa nama dia yang ikan itu dalam? Kita panggil boso. Boso. Dia bau dan rasa ala-ala macam cencaluk, macam budu. Tapi lagi menyengat sebab dia ada nasi. Nanti kita nak try lah Fauzi. Tapi ala-ala dia cerita pasal makan. Sedap suara. nak tanya jugalah Niki. Untuk mungkin secara peribadi untuk Niki ada nostalgia bila dengan rakan-rakan yang menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri. Mungkin ada menu ataupun makanan yang kalau sebut pasal Ramadan je, sebut pada Aidilfitri je, ini mesti menu wajib. Of course rendang dengan lemang. Itu number one. Tapi kuih ni Niki jumpa dekat Sabah je. Dekat sini tak ada. Kuih makmur. Yang bulat-bulat. I sebut dekat sini kuih makmur, diorang bagi kuih lain tau. I tak tahu kuih apa, but it's not kuih makmur orang Sabah. Dia ada gula kan? Ada gula dekat luar dia. Lepas tu dia kena pakai minyak sapi.
kacang, tepung, tahu pula. Tak tahu sebab dekat Bandar Serai memang ada kuih makmur. Tak tahu saya. Kita panggil dia kuih makmur. Tak sama orang Sabah buat. Dia mungkin kena tangan orang Sabah lah. Tak cukup berlemak. Tak cukup berlemak. Mungkin lainlah Sabah punya taste dengan Rasanya lah. Sebab I try order dekat sini, kuih dia lain, rasa dia lain. Tak cukup kau. Rakan saya di bakery kat Setapak, nama dia Snowball dia panggil. Saya nama dia. Dah komersial lah. Nama dia apa? Snowball. Snowball, nama kuih tu. Ya. Mungkin ada beza dari segi nama, tapi mungkin rasanya ada sedikit perbezaan. Tapi Ehsan, kita nak selain daripada kita cerita pasal GV, cerita raya, kita nak cerita perjalanan kerjaya untuk Nikki lah. Mungkin kita nak cerita pasal single terbaru Nikki Sudah. Single terbaru, Mungkin boleh diceritakan sedikit. Mungkin ada momen dan juga pengalaman bila merakamkan lagu Sudah tu. Moment, Nikki rasa preparation tu lebih banyak. Recording tu sekejap je. Tapi proses nak mengedit, nak hantar balik dekat Indonesia, tunggu feedback, tunggu dia datang balik because Irwan Simanjuntak yang arrangekan music. Jadi back and forth tu memakan masa. Time tu kan pandemik, tak boleh nak travel ke Indonesia. Patutnya travel ke situ. Tapi tak boleh. So proses back and forth tu yang memakan masa. Tapi recording dalam 2 jam je. 2 jam. But my preparation, sebab lagu ni adalah satu tanggungjawab, satu amanah. Jadi preparation nak menyanyikan lagu tu adalah quite lama juga. Nikki buat method, which is Nikki bungkus diri pakai comforter, Nikki nyanyi, Nikki ikat tangan, nyanyi, dengar bunyi dia macam mana before masuk studio. Jadi Nikki bereksperimen lah. Ya, eksperimen tu penting sebab kita nak ambil feel dan sebagainya, lepas tu baru kita dapat deliver dengan baik dan sebagainya. Tapi Nikki sebagai seorang artis dan seorang penyanyi, macam mana Nikki menilai sesuatu lagu tu dari segi pendengaran, penghayatan, lagu ni sedap, lagu ni boleh bawa dan juga lagu ni boleh hit. Macam mana Nikki menilai sesuatu lagu tu? Sebab yang datang lagu dekat Nikki bukan satu atau dua. Mungkin banyak komposer datang. Tapi sebagai seorang Nikki Palikat, apa yang Nikki nilai? Okey, dari segi lagu kita kena tahu apa yang kena dengan diri sendiri kan. We have to know ourselves. Jadi banyak lagu yang sedap. Tapi adakah Nikki tukang penceritanya? I don't think so. But dengan lagu Sudah ni, okey, ni satu cerita yang I boleh sampaikan. Tapi about sedap, melodi tu kena menceritakan sesuatu. Dia punya selok belok tu perlu menyentuh kita punya emosi. Dari situ Nikki menilai dia punya kesedapan. Dan we cannot stop at kesedapan sebab banyak lagu yang sedap. Tapi adakah kita boleh membawa lagu tu? So bagi Nikki itu lagi penting kot. Nikki mungkin terlalu awal kalau saya nak tanyakan soalan ni, tapi kalau kita tengok views untuk lagu Sudah dekat YouTube pun dah ratusan ribu. Tapi Nikki pun ada kongsikan tadi, kali ini Nikki menerima ataupun mendapat sambutan daripada peminat dalam kalangan anak muda. Mungkin pada waktu ini Nikki ada pertimbangkan untuk kolaborasi dengan komposer muda misalnya ataupun dengan penyanyi muda. Nak sangat. Kalau mana-mana komposer muda yang nak bekerja sama dengan Nikki, boleh je. Nikki menerima dengan tangan terbuka dan Nikki curious nak tengok hasil dia macam mana. Itu lebih penting. Kita masuk studio, kita create something new. Itu lebih penting bagi Nikki. Ada genre tertentu yang Nikki nak tetapkan ataupun hanya balada saja? Okey, macam korang pun tahu Nikki lebih dikenali dengan lagu-lagu dance, lagu Caramu, lagu drama. Jadi memang rindu nak bawakan lagu-lagu dance. Tapi Nikki rasa lagu Sudah ni adalah satu lagu yang menampilkan sisi Nikki yang berbeza lah. I think it's a good thing. Tapi lepas ni memang nak kembali ke dance lah. Nikki lagu drama tu dalam AIM punya persembahan bersama dengan Nibazra. Nikki ingat tak post terakhir lagu drama yang Nikki nyanyi tu macam mana post dia? Macam mana? Post menghabiskan lagu drama. Saya cakap pun Ehsan ingat saya tadi. Maju ketat sangat. Betul lah. Dan juga Nikki, akhir sekali kita minta Nikki mungkin ada ucapan raya lah Nikki nak sampaikan, dan pastinya Nikki bukan penyanyi baru, 12 tahun dalam industri. Mungkin ada janji yang nak disampaikan khususnya untuk peminat Nikki dalam industri. Tak nak janji-janji lah. Ucapan raya je. Okey, kepada semua peminat Nikki,
akhirnya kita dapat berayasakan tahun ni. Jadi dalam nak beraya dengan keluarga, dengan kawan-kawan, SOP kena jaga. Stay safe guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya. Saya ingat Datuk Ramli MS masa mula-mula dia tengok Niki dekat GV, apa yang Datuk Ramli MS kata, Niki ni dia nampak sihat. Ya, ya. Betul tak? Itu komen pertama Komen dia. pertama dia kata nampak sihat. Tapi betul. Dia tak komen performance, dia komen kesihatan. Dia kata, Boleh. sebab dah lama dia beritahu, Niki ni dia nampak seorang yang stamina dia kuat, dia nampak sihat, dia nampak cergas. Okey. Banyak Kalau kita nak cerita pasal macam habis. mana Niki share Ya, tips kesihatan kecergasan tu di episod yang lain lah. Tapi apa pun terima kasih kepada Niki. Selamat maju jaya dalam industri kejayaan seni ini, dan pastinya ramai peminat yang mengikuti perjalanan Niki dalam industri ini pastinya merindui kebangkitan Niki pada waktu ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sepanjang siaran ini dalam Malam Raya, sebab episod-episod lain akan ada bersama dengan hos-hos anda. Banyak kita nak sebut. Kita ada Ashraf Hasnan, kita ada Hafidah Samad, kita ada Najib Arif, kita ada Jasmine. Kita ada siapa lagi ya? Banyaklah dekat belakang tu dia Banyak lagi sebut nama, tapi tak apa. Yang pastinya anda kekal di depan TV Malam Raya ni. Ya. Raya pertama dengan raya kedua, ini dah lebaran awal ni. Selain pada kita cerita benda-benda berat, ada benda-benda perkara yang perlu kita utamakan juga. Nanti saya nak dapatkan tarikh daripada Niki Palikat, karaoke, sesi karaoke itu. Saya nak letak nama Fauzi Zain sebagai peserta pertama. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton lebaran awal ni. Pastikan anda terus bersama kami esok sebab banyak lagi tetamu-tetamu yang akan kami bawakan kepada anda. Baik, saya Fauzi Zain. Dan juga saya Ehsan Daya. Assalamualaikum dan selamat Hari Hari Raya. Raya. Maaf zahir dan batin.